Ustaz Lubis, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafa'kan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya, keizinan, inayah, kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika ini kita masih lagi diberinya kesempatan, diberinya nikmat untuk sama-sama hadir berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Allah pilih diri kita untuk duduk di dalam halaqah ilmu. Ya, jangan lupa juga untuk teruskan niat iktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Duduk saja tapi dapat pahala insya-Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah teruskan istiqamahkan hati-hati kita untuk terus melaksanakan amal-amal saleh, terus mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini insya-Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Rasa lebih kurang 2 kali kot Abang Ali tak mari. 2 bulan lah. Lebih kurang hari tu saya tengok last ni bulan 11 tahun lepas. Ni dah tahun baru, setahun tak mari kan. Setahun tak mari, bulan 11 tahun lepas. Tahun baru pula baru mari. Ya. Alhamdulillah, panjatkan puji atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masuk tahun yang baru dah berada di penghujung bulan Januari. Dan hari ini juga pertengahan bulan Rejab. Kan? Bulan Rejab tu dah masuk pertengahan. Maknanya lebih kurang dalam 2 bulan lebih lagi kita akan masuk balik bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu, ya. Dan inilah yang juga merupakan suatu penantian. Yang selesai Ramadan tahun lepas, kita letak ke azaman kita supaya Allah pertemukan lagi kita dengan Ramadan insya-Allah. Ya, mudah-mudahan Allah beri kesempatan lagi untuk kita terus melaksanakan amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan al-Mubarak nanti insya-Allah. Alhamdulillah, lama tak datang tengok pelbagai perubahan. Saya tengok tadi kutipan Jumaat 9,000 lebih. Saya nak ucap tahniah kepada para jemaah, ya, yang menginfakkan harta, yang bersedekah, ya, ke atas rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengurusan masjid, imam, bilal, jawatan kuasa dan sebagainya. Bila mana terus mengimarahkan rumah Allah, buat program, buat majlis ilmu, dan juga disapok pula dengan para jemaah yang terus menyumbang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah inilah golongan-golongan yang dikategorikan mereka yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Saya ingat dulu waktu tahun mula-mula saya masuk sini lebih kurang dalam 4,000 5,000 seminggu je. Nampak alhamdulillah, ya, peningkatan para jemaah semua. Ya, kesedaran kita pun tinggi, alhamdulillah. Teruskan. Ya, tak ada rugi pun jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Malah mendapat keuntungan yang sangat besar insya-Allah. Allah gandakan dengan kebaikan-kebaikan nanti insya-Allah. Baik. Pada kesempatan pada malam ni insya-Allah saya nak kongsi dengan para jemaah sekalian satu hadis yang kita petik daripada Sahih Muslim, ya. Dan hadis ini juga dimasukkan juga dalam Imam Bukhari rahimahullah taala letakkan juga dalam Sahih Bukhari pun ada, dalam Sahih Muslim pun ada, dalam kitab Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Bukhari sendiri pun ada. Jadi hadis ini hadis yang sahih, ya. Hadis yang menceritakan tentang adab, akhlak dan juga akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalatha qalu bala ya Rasulullah qala al isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'a ala wa qawluz zur
ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Daripada Abu Bakrah, dia berkata Nabi SAW bersabda, mahukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Dan Nabi SAW mengucapkannya sebanyak 3 kali. Ya, kalau kita tengok konsep ilmu ni pada zaman Nabi SAW, ada kalanya para sahabat tanya kepada Nabi, kan? Sahabat tak tahu sesuatu masalah, sahabat nak tahu tentang satu-satu ilmu, sahabat akan tanya kepada Nabi SAW. Dan ada kalanya juga Nabi SAW akan bertanya pada sahabat. Ya, ada hadis-hadis yang kita tengok Nabi tanya pada sahabat. Jadi jangan kita ingat apabila hadis itu Nabi tanya pada sahabat, Nabi tidak tahu, tidak. Tetapi pertanyaan itu adalah untuk lebih menarik perhatian dan memberikan penjelasan, kan? Macam guru dekat sekolah, nak supaya ada sesi 2 hala, cikgu tadi dia akan tanya anak murid dia. Tanyanya itu supaya dapat tarik perhatian anak murid yang duk main, yang duk leka, yang duk lain-lain tu. Oh, cikgu tanya, dia pun fokus balik. Kan? Begitulah metod dalam penyampaian dakwah baginda Nabi SAW. Jadi kita nak mengajar anak kita, kita nak tegur orang dan sebagainya, jangan duduk satu hala. Ya, cuba cuba perbanyakkan kaedah, perbanyakkan metodologi tu supaya adanya sesi 2 hala, minta pandangan, minta saranan, minta komentar dan sebagainya. Ya. Baik. Dalam hadis ini Nabi SAW bertanya kepada sahabat, ya, mahukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Jadi maksudnya kalau kita nak faham, Nabi SAW mengkategorikan dosa ni, satunya kita faham ada dosa kecil, ada dosa besar, kan? Kita belajar dalam kitab Kabair, ada dosa kecil, ada dosa besar. Dan dosa kecil ni, nak hapus dosa kecil, nak supaya Allah ampunkan dosa kecil kita ni, dengan melaksanakan amal-amal soleh, dengan melaksanakan ibadah, dengan buat kebaikan. Ya, buat baik, buat amal soleh, maka insya-Allah dosa-dosa kecil tadi akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal hasanat yuzhibnas sayyiat. Dalam Al-Quran menceritakan, sesungguhnya perkara-perkara baik itu akan menghilangkan keburukan. Itu dosa kecil. Adapun dosa besar, tuan-tuan, dosa besar ni, nak ampunkan dosa besar ni, tidak lain dan tidak bukan kena taubatun nasuha. Taubat nasuha yang kita belajar dulu dalam kitab Tanbihul Ghafilin, antara cara nak taubat nasuha ni ada 3. Ya, 3 keadaan cara nak taubat betul-betul kepada Allah Ta'ala. Tak nak ulang lagi dah, taubat sungguh-sungguh. Bukan taubat hari ni esok buat balik, tak. Ya, taubat sungguh-sungguh. Dan ada 3. Yang pertama, kena menyesal sungguh-sungguh, kan? Menyesal betul-betul, ya Allah, banyaknya dosa aku denganmu, ya Allah, aku buat dosa yang sangat engkau murkai. Ya, taubat dengan keadaan rasa diri kita ni menyesal. Yang kedua, bila dah menyesal, tinggal terus, tak buat lagi dah. Ya, kalau boleh nak lupa terus dah. Kalau boleh hijrah daripada tempat tu. Kalau tempat tu mengingatkan kita balik untuk buat dosa besar tu, hijrah keluar, kan? Tinggal terus amalan-amalan, perkara-perkara yang merupakan dosa besar kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, tidak akan ulang lagi, kan? Letak satu keazaman dalam diri tu, memang betul-betul dah letak satu semangat, ya, letak suatu kekuatan, aku tak akan ulang lagi dosa besar yang telah dilakukan tersebut. Baik, itu pembahagian dosa. Cuma dalam hadis ni Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang tingkatan dosa besar tadi, kan? Tadi ada dosa kecil, dosa besar. Tapi sekarang ni Nabi bagi tahu, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kalau kita belajar bahasa Arab, akbar ni
maksudnya bersangatan. Apa-apa perkataan yang bermula dengan alif ataupun hamzah di depan tu menunjuknya bersangatan. Kan? Kabir besar. Kalau akbar sangat besar. Jadi Nabi SAW nak bagi tahu dekat sahabat ni, dalam banyak-banyak dosa besar tu ada lagi dosa yang lebih besar. Kan? Maksudnya dalam tingkatan dosa besar tu, dalam banyak-banyak dosa besar tu ada dosa yang sangat besar. Bi akbaril kabair. Banyak-banyak dosa besar, ada dosa besar yang sangat besar. Salasa, Nabi ulang 3 kali pula. Maksudnya Nabi tanya sahabat tu, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi tanya 3 kali. Kan? Ulama hadis kata, bila Nabi SAW meletakkan sesuatu perkataan ataupun persoalan ataupun pernyataan sebanyak 3 kali, bermakna pernyataan itu, soalan itu adalah sangat penting. Kan? Sangat penting. Dah Nabi ulang ni, Nabi takkid lagi, beli kekuatan lagi pada pernyataan itu, menunjukkan perkara itu muhimmah, sangat-sangat penting. Dan ada juga ulama meletakkan Nabi tanya 3 kali itu ada fungsinya. Ya, pertanyaan yang pertama supaya para sahabat ni fokus. Oh, dengar. Oh, Nabi nak cerita ni. Jadi pertanyaan yang pertama tu supaya dapat dengar. Pertanyaan yang kedua, Nabi ulang balik pertanyaan yang kedua tu supaya dapat faham. Kan? Dapat memahami. Dan pertanyaan yang ketiga daripada Nabi SAW itu supaya sahabat dapat hafal. Kan? Sebab itulah diulang, supaya dapat dengar, dapat faham dan dapat hafal. Begitu juga dalam konteks yang lain, pertanyaan yang pertama supaya semua ni bersedia. Tanya sekali semua pun bersedia, ready. Kan? Tanya yang kedua supaya dapat faham. Dan tanya yang ketiga supaya semua yang ada tu dapat bertindak atas apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi SAW. Apa Nabi tanya? Nabi tanya tadi, adakah kamu nak tahu aku nak menceritakan tentang dosa besar daripada kalangan dosa besar? Qalu, sahabat pun jawab, bala. Ya Rasulullah. Nah, kami nak dengar ni ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi SAW balas balik, jawab balik, al-isyraku billah. Dosa besar yang sangat besar ialah mempersekutukan Allah Azza wa Jal. Kan? Maknanya dalam bab-bab dosa ni, dosa yang sangat tinggi, dosa yang sangat hebat apabila mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ini diletak pada tingkatan yang sangat tinggi? Ya, dalam konteks yang kita senang nak faham, sebenarnya mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala itu, mereka itu sedang melakukan kezaliman kepada Allah. Kan? Inna syirka la zulmun azim. Dalam surah Luqman menyatakan sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar, zalim yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinyatakan zalim yang sangat besar? Bayangkan tuan-tuan, kehidupan kita manusia ini diciptakan oleh Allah. Nikmat kita dapat hari ini semuanya pemberian daripada Allah. Masuk daripada pagi hari sampailah tengah hari, sampailah ke petang, sampailah ke malam. Dapat makan, dapat minum, dapat duit, dapat segala nikmat ni. Semuanya nikmat itu pemberian daripada Allah. Tapi tiba-tiba sembah pula benda lain. Ya, sebab itulah dinyatakan zalim yang sangat besar. Ya, Allah bagi dekat kita, tiba-tiba pergi duk sembah benda lain. Ya, mempersyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa uququl walidain. Dalam banyak-banyak dosa besar tadi, yang pertama mensyirikkan Allah. Ya. Yang kedua pula Nabi SAW menyatakan, iaitu orang-orang yang melakukan kederhakaan kepada kedua ibu bapanya. Oh, kan?
Tengok tadi hubungan kita dengan Allah, sekarang ni hubungan kita dengan manusia. Dan dalam manusia ni hubungan yang perlu kena jaga yang paling utama ialah hubungan dengan ibu bapa. Ya, dengan mak ayah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita yang mana ada mak ayah tiap-tiap bulan, walaupun hakikatnya mak ayah tu tak pernah minta pun duit bulanan, tetapi bila mana tiap-tiap bulan kalau kita fikirkan, dia bagi sumbangan dia, bila mana dah dapat gaji letak prioriti nak bagi dekat mak ayah nombor satu dulu, kan? Jangan letak mak ayah yang paling akhir. Kadang-kadang duk agih duit gaji letak ni nak bayar komitmen ni, nak bayar kereta ni, nak bayar rumah, lah sekali ada balance, ni bolehlah bagi mak ayah. Jangan tuan-tuan, ya. Mungkin yang ada ni pangkat mak ayah dah, hak mana adik-adik tu, ya, remaja sana tu, fikir letaklah prioriti, keutamaan kepada mak ayah kita. Bayangkan mak ayah kita waktu kita kecil-kecil dahulu, waktu nak beli susu, kan? Tiba-tiba dalam satu bulan tu tak ada duit dah, tapi biarlah tak makan tak minum pun bagi keutamaan nak besarkan anak ni. Beli susu, beli makan dekat anak, walaupun diri dia tu tak makan, tak minum, tak berpakaian yang cantik-cantik dan sebagainya, dia tetap korbankan juga untuk anak. Ya, amat-amat malanglah kalau hari ni bila mana dalam bab nak bagi sikit sumbangan, walaupun mak ayah tak minta, tapi letak yang paling akhir. Jangan, ya. Sebab Nabi juga menyatakan antaranya termasuk dalam dosa besar tadi, tingkatan dosa besar tadi, uquq al-walidain, ya, derhaka kepada ibu bapa. Akhir-akhir ni macam-macam kisah berlaku lah, ya, dengan mak ayah ni. Seolah-olah betul lah hadis Nabi SAW, nak jadinya kiamat tu anak akan menjadi tuan, kan? Anak tu akan menjadi lebih dahsyat, lebih memerintah, lebih membagi arahan kepada mak ayah dia. Tak sedar dah tu mak ayah dia. Macam-macam berlaku ni kisah akhir zaman ni, ya, amat-amatlah berbahaya. Ingat, Nabi kata termasuk dalam bab dosa yang amat besar bila mana melakukan kederhakaan kepada ibu bapa. Kemudian wajalasa wa kana muttaqi'ah. Tadi Nabi cerita ni, Nabi kata dosa besar yang paling tinggi mensyirikkan Allah. Dosa besar yang kedua ialah derhaka kepada ibu bapa. Kemudian Nabi SAW membetulkan tempat duduknya, muttaqa'ah. Mungkin tadi Nabi tengah bercakap macam ni, kan? Nabi tengah bercakap ni, lepas tu Nabi pun menyandar, muttaqa'ah, ya, bersandar pada dinding. Maksudnya yang ni Nabi nak cerita ni, lepas Nabi bersandar ni, maksudnya ada benda penting lagi ni, kan? Macam kita lah, tengah cakap akak sikit, maknanya ada benda kita nak bagi tahu tu, ada benda penting tu, ya. Nabi SAW lepas cerita tentang syirikkan Allah, tempat tentang derhaka kepada ibu bapa, Nabi pun sandar. Kemudian ala wa qauluz zur, ni Nabi cerita ni. Dan yang ketiga ni Nabi bagi tahu, beliau mengucapkan sambil duduk bersandar, antara dosa besar dalam kalangan dosa-dosa besar ialah ucapan qauluz zur, sumpah yang palsu, kan? Hari ni kadang-kadang orang main-main dengan sumpah, kan? Nak melepaskan diri duk main-main je. Ancaman ni Nabi cerita lama dah ni, jangan main-main dengan sumpah. Dalam banyak-banyak dosa besar terletak dosa yang sangat besar, tingkatan yang paling tinggi dalam dosa besar. Jangan melakukan sumpah yang palsu, ya, sumpah yang main-main dengan sumpah, apatah lagi bersumpah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kebohongan atau tuduhan tanpa bukti, penyaksian dusta berleluasa ni akhir zaman ni, kan? Menggunakan agama, menggunakan nama Allah, menggunakan mushaf Al-Quran, bersumpah yang mana sumpah itu adalah sumpah yang palsu. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Kenapa Nabi SAW mencerita, memasukkan juga tentang sumpah yang palsu ni untuk di-highlightkan dalam hadis ni? Yang pertama tadi syirik. Akidah memang penting lah. Akidah ni sangat penting. Buatlah baik macam mana, buatlah amal banyak macam mana, tapi kalau akidah tak betul,
yang kita buat baik tadi itu sia-sia. Berapa ramai di luar sana yang tidak beriman kepada Allah, buat baik, bantu orang, tolong orang, kan? Duk viral cerita buat baik, tolong itu ini dan sebagainya. Tapi hakikatnya di sisi Allah debu berterbangan, tak ada apa. Sebab tu penting akidah. Yang kedua, hubungan dengan mak ayah, kan? Hubungan dengan mak ayah. Dan yang ketiga ini pula hubungan dengan masyarakat umum. Ya, Nabi menceritakan tentang sumpah yang palsu. Baik. Berkenaan dengan pembohongan ni, pembohongan yang paling tinggi apabila pembohongan atas agama, apatah lagi pembohongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Pembohongan yang paling dahsyat dalam bab bohong ni, dalam bab sumpah ni. Tiba-tiba dia berbohong, dia sandarkan kepada Nabi. Ni pembohongan yang amat dahsyat. Dan ada juga pembohongan yang menerima Al-Quran separuh, yang mana Al-Quran yang separuh tu hukum hakam tu berkaitan dengan diri dia. Tapi bila mana jumpa hukum hakam Al-Quran yang lain yang tak ada kaitan dengan diri dia, dia tak nak terima. Saya 2-3 hari lepas ada seorang sahabat saya ni terlibat dengan penguatkuasa agama di wilayah kita lah. Dengan Abang Sahar dulu banyak kali kok terlibat dengan penguatkuasa agama ni, kan? Jadi duk sembang dengan dia petang semalam, dia duk cerita ada satu operasi minggu lepas, pergi tangkap dekat satu hotel lah. Dan tangkap tu suami orang dengan isteri orang dalam hotel. Ya, nak cerita tentang dia bermain-main dengan hukum hakam ni. Dan mungkin jugalah yang kita pergi tangkap tu, yang penguatkuasa agama kita pergi tangkap tu, OKT orang yang kena tuduh tu mungkin dia ni ada background agama, kan? Bila mana nak tahan, nak pegang dia tu, dia kata macam mana? Apa ni suka-suka hati duk jaga privasi orang, kan? Mana boleh ni duk masuk-masuk ni hak saya. Kalau dosa ni dosa saya dengan Allah, kenapa awak duk suka-suka main duk kacau saya? Wala tajassasu, dia keluar daripada mulut dia. Apa maksud wala tajassasu? Jangan cari-cari kesalahan orang, kan? Dia duk keluar daripada mulut dia, wala tajassasu. Kawan kita kuasa agama ni hilang sabar. Muduk sedap sangat duk cerita tentang wala tajassasu. Muduk beramal dengan wala tajassasu. Sedangkan dalam Al-Quran juga kata wala taqrabuz zina. Kamu nak tinggal mana hak tu? Kan? Tentang wala tajassasu duk pegang. Yang haram dengan zina tu boleh buat pula. Senyap tak kata apa. Inilah antara ciri contoh Ustaz nak cerita gambaran. Bila ada hukum hakam dalam Quran yang kena dengan diri dia, bukan main, dia berdalil ni, kan? Duk keluar daripada mulut, duk bercakap, duk berhujah dengan orang. Tapi tiba-tiba kalau ada hukum hakam dalam Quran yang boleh kena ke atas diri dia, dia elok, lari, tak nak guna. Guna dalil hanya untuk menyelamatkan diri. Inilah mereka-mereka yang berbohong, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Supaya dijauhkan daripada golongan sebegini. Itu pembohongan yang sangat dahsyat. Yang kedua, dalam bab pembohongan ini juga ada orang dia bohong, dia tak bohong tapi dia menghalalkan pembohongan. Dia menghalalkan pendustaan. Dia kata saya tak dusta, saya tak bohong. Tapi saya rasa bab ni kamu kena bohong, kamu kena dusta, kamu kena cakap menipu, kan? Dia menghalalkan pembohongan. Dia ajar orang pula. Dia tak bohong tapi dia ajar orang. Jadi jangan ingat dalam bab ajar orang nak berbohong tu tak terlepas. Tetap juga terlepas, ya. Tetap juga terlepas walaupun kita kata sebagai seorang peguam yang rasa hebat teknikal dan sebagainya, cari jalan, cari skill nak melepaskan sesuatu kesalahan. Pembohongan tetap pembohongan walaupun kita tidak melakukan pembohongan. Termasuk dalam bab yang menghalalkan pembohongan tadi. Baik. Dan kenapa saksi bohong ni termasuk dalam dosa besar? Kan? Ada seorang saksi kita panggil, kita tanya dia, betul ke kamu tengok benda ni? Betul, saya tak tengok. Bersumpah, ambil Quran, sumpah dengan nama Allah, saya nampak dia tak buat. Sumpah, hakikatnya dia nampak, dia nak tipu ni. Jadi Nabi kata termasuk dalam bab dosa besar ni saksi bohong tadi. Antaranya yang pertama sebabnya disebabkan bila mana dia berbohong itu kejahatan akan berterusan.
dia akan menimbulkan kejahatan. Wa innal kadhib yahdi ilal fujur. Bila mana berbohong, menipu, kan, yahdi akan membawa kepada kemusnahan, keburukan, kejahatan. Walaupun dia rasa nak selamat, hakikatnya dia bawa diri dia ke arah kejahatan. Dan yang kedua, orang yang saksi bohong ni juga akan melakukan kezaliman pada orang yang dia tuduh. Ya, macam isu di mahkamah lah. Sebab itulah mahkamah atas dunia ni, kalau kata lepas, lepaslah. Tapi hakikatnya mahkamah Qadi Rabbul Jalil belum tentu. Ya, orang nampak duk macam hebat, menang kes dan sebagainya, walaupun dia melakukan pembohongan, mungkin dia boleh lepas, tapi di hari akhirat tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu pembalasan, suatu pengadilan yang maha adil di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara kesan lidah ni juga, kan tadi dalam bab qauluz zur, ya, penipuan, pendustaan, pembohongan. Antara kesan-kesan yang besar juga akan berlaku permusuhan, akan berlaku dengki, pergaduhan, perbalahan. Sebab itulah dimasukkan juga dalam hadis ini, dimasukkan, diletakkan sebagai suatu pembohongan itu, tuduhan tanpa bukti itu termasuk dalam bab dosa-dosa besar. Ya, tingkatan yang besar, tingkatan yang tinggi dalam bab dosa-dosa besar. Beliau terus mengulang-ulangnya. Ya, Nabi SAW dia ulang-ulang tu, wa qauluz zur, wa qauluz zur, wa qauluz zur. Nak bagi faham ni, nak bagi semua sahabat dia faham. Jadi Nabi dia ulang-ulang sehingga aku berkata, lebih baiklah Nabi diam kerana kami semua dah faham dah. Ya, seolah-olah sahabat bagi tahu, tak apalah ya Rasulullah, cukuplah tu, kami dah jelas, kami dah faham. Ya, tentang 3 benda yang di-highlightkan oleh Nabi SAW, termasuk dalam bab dosa besar, iaitu mensyirikkan Allah, derhaka kepada ibu bapa, penyaksian yang palsu. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk dalam bab yang kita bincang dahulu pada tahun lepas tu dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam bab lisan ni, penjagaan lisan ni. Yalah, kita kat depan ni, saya duduk kat depan ni pun lebih teruk berbanding tuan-tuan yang dengar. Ya? Yang bercakap ni lebih utama dipersoalkan berbanding yang mendengar. Kita cuba sama-sama, ya, cuba sama-sama perbaiki diri kita. Yang dibagi tahu juga dengan lisan ni, ada 2 benda yang di-highlightkan dalam agama kita. Penjagaan lisan supaya tak termasuk dalam bab yang dinamakan ghibah. Ghibah ni apa? Mengumpat. Penjagaan lisan jangan dimasukkan dalam bab yang dinamakan namimah. Namimah ni apa? Fitnah. Ya, kena jaga diri kita, termasuklah juga dalam penggunaan telefon ni. Jangan ada diri kita termasuk dalam orang yang mengumpat ataupun dalam orang yang mengfitnah. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala zikruka akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fi ma taqulu faqad igtabtah wa in lam yakun fi faqad bahattah. Tahukah kamu apakah ghibah itu? Lagi sekali dalam hadis ni Nabi yang tanya soalan. Kan? Nabi tanya soalan lagi ni. Tadi pun Nabi tanya soalan. Ni metodologi dalam penyampaian dakwah, penyampaian ilmu. Nabi tanya, tahukah kamu apakah itu ghibah? Lalu jawab sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ni pun juga adab sahabat dengan baginda Nabi SAW. Bila mana adanya pertanyaan daripada baginda Nabi SAW, baru sahabat tahu dah ni. Maknanya ni ada ilmu yang Nabi nak sampaikan. Ni ada perkara yang Nabi nak sampaikan. Lalu sahabat kembalikan balik, ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu baginda bersabda, iaitu kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Ya, yang dimaksudkan dengan ghibah tu, Nabi kata, kamu sebut tentang keburukan saudara kamu yang mana kalau saudara kamu tahu, dia tak suka.
Tu maksud ghibah. Ya, duk cerita benda baik ke, duk cerita benda buruk ke, walaupun benda yang kita cerita tu hakikatnya tidak disukai, dibenci oleh saudara kita, maka kita sedang melakukan ghibah. Ni hati-hati juga. Kemudian sahabat tanya balik, baginda ditanya, apa pendapat kamu ya Rasulullah jika apa yang kami katakan itu betul dengan apa yang ada pada diri saudaraku itu? Ma aqulu qala in kana fi ma taqul. Sahabat tanya balik, ya Rasulullah, bagaimana pula yang kami cerita ni memang kami cerita buruk dia, tetapi kami cerita ni memang betul dia buat keburukan tu, kan? Tanya balik pada Rasulullah, macam mana tu ya Rasulullah? Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika apa yang kamu katakan itu betul, afara'aita in kana fi akhih ma aqul, qala, jika apa yang kamu katakan itu betul dengan apa yang ada pada dirinya, ma taqulu faqad irtabtah, maka itulah kamu sedang melakukan ghibah kepadanya, kamu sedang mengumpatnya. Walaupun kamu kata benda itu betul berlaku pada diri dia, kamu tetap diletakkan sebagai golongan yang sedang mengumpatnya. Kan? Kadang-kadang kita ni pun samalah, manusia ni kadang sedap sangat cerita buruk orang. Duk sembang, duk cerita, walaupun benda itu betul, kan? Tetapi hakikatnya itu juga termasuk dalam bab ghibah. Namun ada perbahasan. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam mensyarahkan hadis ni, dia kata apa? Dia kata dalam bab nak cerita keburukan tu diberi pengecualian. Ada beberapa keadaan. Ada 6 keadaan tu yang diberikan pengecualian. Baik, kita sambung dulu hadis ni. Dan jika tidak betul dengan apa yang ada pada dirinya, wa illam yakun fih faqad bahattah, maka kamu telah mengfitnahnya. Itu dinamakan namimah. Kan? Kalaulah kamu cerita benda yang salah, kamu mengadakan benda-benda yang baru, benda yang tak ada pun dekat dia, kamu saja nak menjatuhkan dia, kamu sedang mengfitnah. Jadi dua item ni, dua perkara ni, kedua-duanya dilarang di dalam agama kita, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma Ustaz nak kongsi sedikit kepengecualian ataupun keadaan yang dibenarkan. Kan? Dalam bab ghibah tadi, dalam bab nak cerita keburukan tadi, ada beberapa keadaan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang pertamanya apabila nak mengadu kezaliman. Kan? Jangan nampak, kalau gitu berat Ustaz, nak jaga je mulut ni. Tengok keadaan. Ada beberapa pengecualian yang dibolehkan. Dalam bab kita nak cerita tentang kezaliman, nak mengadu kepada pemerintah, nak mengadu kepada hakim, kepada pihak-pihak yang berkuasa. Contoh, datang ke masjid, ada imam, dan kita tahu imam ni kalau kita cerita boleh selesaikan masalah tu. Jadi kita pergi cerita, memang boleh cerita. Tapi kalau cerita dengan niat nak menjatuhkan orang, itulah yang dilarang dalam agama. Kita cerita untuk menyelesaikan, itulah yang dituntut dalam agama, supaya keamanan tu dapat terjaga. Ya, untuk mengadu kezaliman boleh. Bila hakim tanya, cuba ceritakan apa orang ni buat kat kamu. Tak boleh tuan hakim, saya tak nak cerita buruk orang. Tak boleh gitu, kan? Kena cerita kepada sesiapa untuk mengelakkan kezaliman yang berlaku. Itu pertama. Yang kedua, untuk meminta bantuan supaya mengubah kemungkaran dan mengembalikan pelakunya kepada jalan yang benar. Kita berhenti dulu, lalu azan sekejap. Tengok kalau sempat Ustaz habiskan. Kalau tak sempat, insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang nanti. Kita sambung sikit lepas azan nanti, insya-Allah. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin muslimat, ibu ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung sikit lagi berkaitan dengan keadaan-keadaan yang dibolehkan, yang diharuskan ya untuk cerita keburukan orang. Bergantung niatlah ya. Bukan niat nak menjatuhkan orang, bukan niat nak memburukkan orang, tapi ada tujuan tertentu, tujuan yang lebih baik. Ya, hatta dalam Islam pun yang tentang pembohongan tadi, ada satu hadis Nabi kata dibenarkan berhelah apabila nak mendamaikan dua pihak yang bersengketa kan? Ada dua orang bergaduh, kita boleh menipu, boleh berhelah supaya dua orang bergaduh ni berdamai. Itu boleh juga ya. Jadi yang kedua tadi, meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan pelakunya kepada jalan yang benar. Ada seorang ni dia buat benda yang teruk, buat benda yang berdosa kepada Allah Ta'ala lah. Kalau kita pergi cerita kat dia, dia tak terima. Tetapi kita tahu ada seorang hamba Allah ni yang berpengaruh, yang mana si dia ni takut kepada hamba Allah tu. Maksudnya kalau hamba Allah tu kata A, dia pun terus ikut A, kan? Berpengaruh, takut sangat. Jadi dalam keadaan sedemikian, kita boleh pergi jumpa yang orang yang ada pengaruh tadi tu, yang orang buat salahnya akan ikut dia. Katakan si A ni buat salah, tapi dia takut sangat kepada B ni, apa B kata dia akan ikut. Jadi kita pergi jumpa B, okey, bagi tahu si A ni buat gini. Cerita keburukan dia, bukan cerita nak jatuhkan dia, tapi cerita nak selamatkan dia, kan? Supaya dia ni kembali kepada kebaikan, ya, mohon keampunan kepada Allah. Jadi kita boleh cerita kepada A tu. Jadi A tu tahu, dia pun suruh pula kepada B ni, dia kata buat apa, membuat gini dan sebagainya.
akhirnya tadi boleh mengembalikan pelaku itu kepada jalan yang benar, nak mengubah kemungkaran. Yang ketiga, dibenarkan juga cerita keburukan ini dalam saat untuk meminta fatwa, nak meminta hukum, kan? Jumpa dengan qadi, jumpa dengan imam, dia tahu juru nikah, kan? Jumpa juru nikah, cerita suami saya ni gini. Kena cerita secara detail lah. Kalau tak faham, ya, gambaran situasi kalau tak cerita secara detail, tak boleh nak buat hukum, tak boleh nak buat keputusan. Ya, kena cerita semua. Walaupun benda tu buruk, cerita buruk suami, cerita buruk isteri, kena cerita. Niat bukan nak jatuhkan isteri, bukan nak jatuhkan suami, tetapi kerana nak menyelesaikan masalah tu. Ya, takut berlakulah hukum yang sepatutnya tapi tidak sepatutnya berlaku. Macam talak lah, kan? Mungkin dah talak 2 dah, tapi suami kata talak 1. Isteri mari mengadu, Ustaz, dulu dah ada dah ni satu orang menyatakan dia dah talak saya dah kali pertama. Kena cerita betul-betul, sebab itu melibatkan hukum hakam. Itu antara perkara-perkara yang boleh kita cerita buruk semata